Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dah mula balik ke surau kan, Salih Al-Samad. Hari tu dia marah sangat tak boleh pergi surau. Tunggu marah sungguh, masya-Allah. Alhamdulillah lepas PKP ni kira surau macam ni lah. Kita Allah masya-Allah dan Salih Mahdi menzahirkan keinginan dan kesungguhan dia nak masuk ke surau masjid ni. Kira tak puas hati waktu PKP tak boleh pergi masjid tu, lepas PKP ni masya-Allah berebut orang main masjid. Alhamdulillah kan. Faham tak faham dah. Ala kulli hal tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Apa ni terima kasih kepada Surah Al-Husna jemput pada malam ni dan sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat saya mai sini lama dulu. Lama dulu waktu tu kan cerita tajuk dia Telaga Kautsar ni ya. Ingat lagi tajuk dia Telaga Kautsar. Kan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat tu pertama kali waktu tu saya jumpa dengan Abang Ali Ekspedisi. Hari tu dia potong rambut. Hari tu yang saya jumpa dekat sini, hari tu dia potong, dia rambut panjang, hari tu dia potong rambut. Lepas tu dia singgah main maghrib tu ni. Ni. Duduk tu kat depan tu. Sepanjang kuliah menangis. Asyik tu. Baik, Allahumma salli ala malam ni kita bincang tajuk apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni kita akan bincang tajuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, titian sirat. Kita nak tahu titian sirat ni lagu mana? Dia duduk kat mana? Titian sirat ni macam mana keadaan titian sirat? Apakah kita kena melalui neraka? Adakah kita akan masuk melalui dalam neraka tu? Ni perbincangan dia, kedahsyatan titian sirat sebenarnya. Allah menceritakan tentang keadaan waktu kita nak melintasi neraka tu tuan-tuan dalam surah Maryam. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiya
summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Tak ada seorang pun daripada kamu pasti akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tuan-tuan tengok ayat ni cerita apa? Ayat ni cerita setiap orang mesti akan melalui neraka. Mesti akan melalui neraka. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, apa yang Allah akan buat? Disebut ada dua jenis manusia. Yang pertama orang yang saleh, yang kedua orang yang zalim. Zalim ni maksud bukan buat zalim kat orang. Buat zalim kat orang, buat zalim kat diri sendiri. Macam mana dia buat zalim kat diri sendiri? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ambil orang, tuan-tuan pergi letak kat dalam api, panggil zalim kat orang. Tuan-tuan pergi ambil barang dia, rampas barang dia, tuan-tuan buat zalim kat orang. Tuan-tuan buat naya orang tu, tuan-tuan zalim kat orang tu. Ini kita buat naya diri kita sendiri, ambil diri kita pergi letak dalam api. Bukan sakat lah api neraka. Zalim tak? Zalim tak? Tuan-tuan faham ke saya cakap apa ni? Cakap KL. Faham tak rasa macam mana? Zalim lah. Zalim. Maka menzalimi diri kita sendiri. Orang yang zalim buat apa? Allah akan biarkan dia dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maksudnya, adakah kita, persoalannya, apakah kita akan melalui neraka nanti? Soalannya, adakah kita akan kena cross neraka tu? Kena cross neraka tu. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb daripada Abu Sumayyah yang mengatakan, kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Allah sebut tadi kan, wa in minkum illa wariduha. Tak ada seorang pun, tak ada seorang pun daripada kamu sudah pasti akan melaluinya. Wariduha tu, salih alaihi wasallam, mendatanginya. Ada ulama berselisih pendapat tentang perkataan apa sebenarnya yang kata wurud tu, mendatangi itu lagu mana? Yang ada dalam ayat tu, sebahagian daripada kami mengatakan bahawa neraka Jahannam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebahagian yang lain katakan bahawa semua manusia akan memasukinya. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Kemudian saya pun berjumpa dengan Jabir ibnu Abdullah dan kutanyakan masalah tersebut kepadanya. Siapa bertanya? Allahumma salli ala Muhammad. Abu Sumayyah. Dia duduk bincang sama-sama mereka, dia kata, orang mukmin tak masuk neraka tu. Seorang kata. Ni bukan perbezaan pendapat ulama ni. Ni sama-sama di kalangan pada mereka pada ketika tu. Mungkin tabi'in kot. Lalu dia kata, seorang kata apa? Orang mukmin tak akan masuk neraka ni, tak lalu neraka ni. Seorang lagi kata apa? Dah, orang mukmin akan masuk juga neraka tu, cuma diselamatkan oleh Allah. Allah akan selamatkan pada orang bertakwa. Lalu dalam dada duk kecoh-kecoh, duk bincang-bincang lagu tu, lalu subhanallah berjumpalah dengan Jabir bin Abdullah. Dan kutanyakan masalah tersebut kepadanya. Sesungguhnya kami ni selisih pendapat tentang makna al-wurud tadi ni, mendatangi neraka tu. Apakah maknanya? Jabir menjawab, semuanya akan melalui neraka. Semuanya akan mendatangi neraka. Maksudnya kita ni akan mendatangi neraka tak? Apa tak berani angguk lah? Tak angguk. Dia Allah kata, cuma mudah-mudahan kita jadi orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Tapi kena lalu tak? Kena lalu. Allah Rabbi tuan-tuan. Sulaiman ibn Murrah mengatakan bahawa mereka semua memasukinya. Lalu dia mengisyaratkan kedua jari telunjuknya sallallahu alaihi Muhammad ke arah dua telinganya dan mengatakan bahawa dia akan diam seandainya belum pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata duk bincang bab ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sulaiman ibn Murrah dia kata apa? Saya nak duduk diam-diam lah. Saya tak mau nak bercakap bab ni. Tak mau nak cerita bab ni. Saya nak duduk diam-diam macam ni. Kalaulah saya tak dengar Nabi SAW sebut. Kalaulah saya tak dengar Nabi SAW sebut,
la yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha. Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatakunu 'alal mu'minina bardan wa salaman kama kana ala Ibrahim hatta inna lin-nari dhajijan. Salli ala sayyidina Muhammad. Min bardihim summa nunajjillahu alladhina taqaw wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Nabi sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sulaiman bin Ibnu Murraq, kalau aku tak dengar Nabi sebut yang ni, maka aku diam-diam aja, aku tak akan cakap bab ni. Nabi SAW kata apa? Tidak seorang pun yang bertakwa, tak ada seorang pun, tidak seorang pun yang bertakwa, dan tidak pula orang yang derhaka, melainkan semuanya akan memasuki neraka. Nabi SAW guna perkataan dakhalaha. Dakhalaha ni maksud dia masuk dalam dia. Tak ada orang mukmin, tak ada orang yang fajir, orang yang maksiat, orang yang jahat, durhaka, melainkan semua akan masuk ke dalam neraka tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kata Nabi SAW, fatakunu alal mu'minina bardan wa salaman. Lalu Allah akan jadikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, neraka itu kepada orang mukmin bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat. Sejuk, tenang, selamat. Masuk neraka tak? Masuk. Tapi orang mukmin jadi macam mana? Sejuk, selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kata Nabi SAW, kama kanat ala Ibrahim, seperti mana yang Allah jadikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka terdengar bersuara gemuruh kerana sejuknya mereka. Bukan bunyi gemuruh itu sebab panas, bunyi gemuruh itu sebab sejuk pula. Sejuk pula, bunyi gemuruh dekat alam itu sebab sejuk. Kemudian Nabi SAW menyambung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yunajjillahu alladhi nattaqaw wa yadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan Allah, kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Faham tak tu? Jadi daripada perbincangan setakat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis ini hanya dipertengahkan oleh tidak dipertengahkan oleh orang lain melainkan Sulaiman ibnu Murrah sahaja. Jadi daripada perbincangan daripada awal tadi ni tuan-tuan, nak cerita bahawa semua orang akan melalui neraka. Semua orang akan melalui neraka. Cumanya apa yang akan berlaku kepada orang mukmin, Allah akan bagi keselamatan dekat dia, sejuk dekat dia. Tapi orang yang maksiat, orang yang zalim diri sendiri, dia apa? Dia akan sangkut dekat neraka tu dalam keadaan melutut, sebab ketakutan, sebab kesakitan, sebab tak mampu untuk berhadapan dengan kedahsyatan neraka. Tuan-tuan, tuan-tuan senyum ya, confident tu. Senyum nampak confident tu. Masya-Allah, kau selamat kau Ustaz, insya-Allah. Tak tahulah tuan-tuan kita ni. Salah kita ni tuan-tuan, baik-baik ya. Baik pun buat, jahat pun buat juga. Dia ni macam tak mengaku mana. Sejuk ni. Salah kita yang tu. Baik pun buat, jahat pun buat juga. Jahatlah, nakai-nakai sikit-sikit tu dah. Allah SWT untuk kita risau tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang lelaki, Imam Hasan Al-Basri cerita. Imam Hasan Al-Basri cerita, Abdullah ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahawa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang lelaki bersembang-sembang dengan saudara dia. Dia kata, hang pernah dengar tak? Itu kan pasal kita lah ni. Pasal saya lah, pasal saya, bukan pasal tuan-tuan. Hang pernah dengar tak cerita yang nanti hang akan lalu masuk dalam neraka? Hang akan mendatangi neraka. Kamu bisa dengar tak cerita, berita yang satu hari kamu akan melalui neraka tu, mendatangi neraka tu?
Dia tu kata, ya, dah dengar ayat tadi. Ayat tadi, apa ayat tersebut? Allahumma salli ala sayyidina wa in minkum illa wariduha kana rabbika khatman maqdiyah. Tak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah kepastian yang sudah ditetapkan. Hang dengar tak cerita tu? Ya, aku dengar cerita tu. Lalu ditanya lagi. Ni nak tanya, macam saya tanya tadi ya, apakah kamu pasti kamu akan berjaya untuk keluar melalui dia? Anda faham tak ni? Tuan-tuan dengar tak kata kita akan lalu kot dalam neraka tu, masuk neraka tu, mendatangi neraka tu? Ya, masuk semua kena tak? Semua akan lalu. Tapi kamu agak-agak macam mana kamu pasti akan masuk tu? Adakah kamu juga pasti akan keluar? Faham soalannya? Kawan tu kata apa? Tak. Dikatakan, habis, kenapa kamu masih duduk ketawa lagi? Macam mana kamu mampu duduk ketawa lagi ni? Kalau macam tu keadaannya, kamu pasti akan lalu ke dalam neraka, kemudian tak ada pasti pula boleh keluar dari neraka tu. Macam mana yang boleh duduk gelak ketawa lagi ni? Lalu Imam Hasan Al-Basri selanjutnya menceritakan bahawa sejak ketika itu, sejak saat tu, lelaki itu tak pernah ketawa lagi sampailah dia meninggal dunia. Tu nak cerita macam mana dia punya feel dan dia punya faham tu. Kita lagi habis kuliah lagi. Ni habis kuliah lagi. Salih ala Sayyidina Muhammad, saya nak apa bukan, saya nak nasi lemak royal. Ni kakak gelak tak ada apa pun. Baru dengar tak Ustaz? Tu tahap iman kita tahu. Ni Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Nabi SAW pernah bersabda, seluruh umat manusia akan mendatangi neraka, kemudian mereka akan dikeluarkan daripadanya menurut amal perbuatan masing-masing. Part ni kita risau tuan-tuan, pasal kita tahu kita ni macam mana. Kita selalu tengok orang kan, ni kita ni, subhanallah, kita tahu amal kita setakat mana, dan kita risau macam mana pasti akan melalui neraka. Part nak keluar tu tak sure lagi, sebab kita tahu kita punya amal kita lagu mana. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Habis. So bahagian pertama daripada ayat tadi kita faham apa? Bahawa semua orang akan lalui neraka. Allahumma salli alaihi wasallam. Orang yang beriman, Allah akan bagi dia sejuk, bardan wa salaman, sejuk, selamat, macam yang Allah jadikan kepada Nabi Ibrahim AS. Orang fajir, orang maksiat, orang kafir, dia akan melekat kat situ, duduk dalam keadaan melutut. Allah cerita dalam Quran. Dan Allah SWT. Jadi kerisauan dia daripada ayat yang kita bincang tadi, Imam Hasan Basri cerita satu kisah tu, seorang lelaki dia cerita kat kawannya, hantau dak, dengar dak kata kita semua akan masuk, akan lalu ke neraka? Ya, dengar. Semua akan lalu masuk neraka? Ya. Adakah kita pastikan keluar? Tak tahu. Tuan-tuan, itu perbincangan. Habis, selesai bahagian pertama. Faham dah tak kat tu? Masuk pula bahagian yang kedua. Kisah sirat tu macam mana? Kisah perjalanan sirat. Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa manusia semuanya akan melewati ataupun melintasi sirat, jambatan yang akan menghubungkan di antara mauqif dan syurga, sedangkan di tengah-tengahnya adalah neraka. Satu jambatan yang duduk di antara tempat himpunan di mahsyar tu, tempat mauqif ni, tempat berdiri, tempat kita akan stop, tempat kita akan menunggu. Cross dia apa? Cross pi ke sana, hujung sana syurga, kita akan melalui ni, tengah-tengah tu namanya sirat. Sirat, sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengertian murud tadi kan saya berkata ni, mendatangi tu.
Tentang ingatlah ayat tadi kita sebut tadi nah. Allah salli sama Allah sebut jana. Allah kata wa in minkum illa wariduha. Dan tidak seorang pun daripada kamu melainkan akan wariduha, mendatanginya. Wurud maksud mendatangi. Jadi ulama kata perkataan wurud itu ialah berdirinya mereka di pinggir neraka, kemudian mereka keluar daripada sirat sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Kalau kata wurud, mendatanginya, mendatangi macam mana? Mendatangi dalam keadaan kita duduk di pinggir neraka, di atas sirat tu. Sagi kita akan keluar daripada pinggir neraka tu dengan amal-amal perbuatan kita, bukan dengan amal, mengikut kepada amal-amal perbuatan kita masing-masing waktu hidup di dunia. Ada yang akan melewatinya seperti kilat, sampai lah. Kita nak tahu berapa jauh pula ni, berapa jauh. Yang kata kilat sab tu laju lah, tapi berapa jauh ni daripada hujung ni pergi hujung tu, kita akan tengok. Nah, teruskan menonton dan jangan ke mana-mana. Kita berhenti commercial break. Ni Allahumma salli alaihi wasallam. Ada yang akan melaluinya cepat seperti kilat, ada yang akan melaluinya seperti angin yang laju, angin yang cepat, kurang sikit pada kilat lah. Ada orang yang akan melaluinya seperti cepatnya burung yang terbang, slow lagi. Ada orang yang akan melaluinya seperti kuda, larian kuda yang sangat kencang, kuda lumba, kuda lumba yang sangat laju. Saya pernah tanya juga orang yang race kuda, berapa kilometer sejam kuda laju ni? Boleh cecah 100 kilometer sejam. 100 kilometer sejam. Laju lah tu. Laju. Ada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melalui seperti larinya unta yang laju. Unta lari laju tak macam kuda lari laju. Kuda lagi laju, unta slow sikit. Ada yang melewatinya, melaluinya seperti berlari kencang, sehingga kan orang yang terakhir daripada mereka, yakni orang-orang mukmin, orang-orang muslim, melintasinya adalah seorang yang cahaya sampai kepada kedua jari kakinya. Dia melewati melalui sirat, sedangkan sirat itu menjadi goyang kerananya. Last sekali ni lalu cahaya sikit-sikit ada kat dia. Cahaya tu nampak ujung-ujung kaki dia aja. Lalu tapi lambat sangat lah. Allahumma salli ala sayyidina, Allah bagi cahaya kan. Kita akan bincang tentang cahaya yang Allah bagi kepada manusia. Ada orang cahaya terang, nampak, lalu ada elok. Ada orang cahaya dia tuan-tuan, sakat nampak ibu jari dia je. Ada orang cahaya sekejap ada, sekejap tenggelam, sekejap tenggelam. Tuan-tuan, waktu tu kita sangat memerlukan kepada cahaya waktu nak berjalan. Oh tuan-tuan, duduk pikir lagu mana kita, macam mana duduk pikir, susah hati kita ni. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai dia berjalan tu dia berasa macam sirat ni goyang. Yang laju tak berasa apa dah. Yang macam lari tak berasa apa. Dia ni jalan dah terkedek-kedek perlahan-lahan. Cahaya saat ada, saat tak ada cahaya nampak kaki, berasa macam sirat tu duk goyang ni. Waktu tu diceritakan, ni Abdullah Mas'ud cerita lagi, sirat adalah sebuah jembatan yang sangat licin. Padanya terdapat duri-duri yang sangat tajam. Di kiri dan kanan dia ni ada duri-duri dia yang duk cakuk ni, duk cakuk orang yang lalu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu nama pokok yang Nabi SAW sebut, pokok yang duduk di tengah padang pasir, di jenis duri-duri. Kalau kita nak faham kot, tuan-tuan, biasa tengok pokok rotan. Payah cakap orang Putrajaya ni, asyik kot dia cakap tuan-tuan, pokok rotan tau, pokok rotan, duri-duri. Siapa terlepas masuk pokok rotan nak pergi ke depan, terlepas nak pergi nak unduk belakang, tak boleh lah. Lekat-lekat gitu kan. Agak-agak macam tu Nabi SAW duk gambar pokok-pokok dekat tengah padang pasir yang berduri. Waktu Nabi SAW duk gambarkan dengan duri yang duduk di atas titian sirat ni, cakuk. Lalu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
sedangkan di kedua tepi sirat terdapat malaikat-malaikat yang membawa kaitan, membawa cakok-cakok daripada api yang digunakan mereka untuk menyambar orang-orang yang melintasi titian sirat tersebut. Ada pula malaikat duk kiri kanan yang duk cakok buat daripada api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambar orang-orang yang melalui lintas. Siapa ni? Orang-orang yang ditakdirkan untuk jatuh ke dalam neraka Jahannam. Sehingga habis hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tu boleh faham dah sikit gambaran tentang macam mana keadaan, ada berapa jenis orang yang akan melalui titian sirat dan macam mana titian sirat licin, gelap. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan boleh bayang je, licin. Maksud siratul mustaqim, maksud sirat as-sirat alif lam sad ra alif ta, as-sirat al-mustaqim. Apa maksud dia? As-sirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah satu istilah dalam agama yang bermaksud jalan yang lurus. Seperti Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma salli ala sayyidina. Dalam konteks Islam, hari kiamat, as-siratul mustaqim adalah sebuah jambatan yang terbentang di atas permukaan neraka Jahannam, yang sangat licin, memiliki kait, cakar dan duri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sangat licin, ada kait, cakar dengan duri. Demikian disebutkan. Selepas melepasi masa di padang mahsyar, kaum muslimin akan dibentangkan sirat bagi mereka di atas neraka Jahannam hingga mereka melintasi ke atas di atasnya dengan kecepatan sesuai berdasarkan kadar keimanan mereka. Ada yang melintasi di atasnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti yang kita sebutkan tadi lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang pertama yang melintasi titian sirat itu ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah orang pertama sekali yang akan melintas titian sirat. Siapa yang akan melintas titian sirat ni? Orang mukmin. Sebut ni orang mukmin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana pi yang lain-lain? Yang lain-lain selesai lah. Ceritakan dalam hadis, dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Allahumma salli ala an-nihayah fil fitan wal malahim. Selepas tunggu berapa lama tuan-tuan berdiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu Allah jadikan semua makhluk berdiri ni, semua manusia berdiri kat mahsyar. Allah jadikan sembahan-sembahan masing-masing. Dia mai berhala, dia mai salib, dia mai apa yang manusia sembah waktu hidup dunia. Lalu semua orang kata, ikut apa yang kamu sembah. Depa memang beriman sungguh-sungguh waktu dunia, beriman dah. Bila depa tengok benda tu kat padang mahsyar, depa kata tu Tuhan depa. Allah kata, ikut Tuhan kamu, apa yang kamu sembah dulu masing-masing. Maka mereka ikut tu bawa terus masuk dalam neraka. Ni orang dia duduk sembah berhala tu waktu dunia, dia beriman sungguh, dia ikut untuk masuk neraka. Dah semua masuk neraka. Yang tinggal dia tuan-tuan, orang-orang di kalangan orang Islam, di kalangan orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Yang tinggal tu, baki tu hanya tinggal orang beriman dan orang munafik. Orang Islam lah. Lepas tu tinggal berapa lama, lepas tu bawa Allah mai balik. Allah kata, pasal apa kamu tak ikut sembahan-sembahan masing-masing? Pasal apa kamu tak ikut macam mereka ikut semua? Kami dulu waktu hidup dunia kami sembah Allah. Kami sembah Allah. Waktu tu Allah singkapkan sedikit kebesaran dia. Waktu kita Allah, inilah Allah yang kami sembah. Maka semua orang pun tunduk sujud waktu tu, kecuali orang munafik, dia tak boleh nak sujud. Dia tulang belakang dia Allah jadikan macam tanduk kerbau, tanduk lembu ni. Dia tak boleh nak sujud. Allah tak izin dia sujud waktu tu.
Orang-orang ni lah yang akan berjumpa dengan hisab, yang akan melintasi titian sirat orang-orang ni. Faham tak? Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah melepasi masa di mahsyar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaum muslimin akan dibentangkan sirat mereka di atas neraka jahanam sehingga mereka akan melintasinya mengikut kepada kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka waktu mereka hidup di dunia dulu. Dan orang yang pertama sekali akan melalui titian sirat ialah baginda Nabi SAW. Nabi lah orang pertama yang akan lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, waktu Nabi SAW berdiri di tepi sirat, Nabi sebut apa? Rabbi salim, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Wahai Tuhanku, umatku ni, wahai Tuhanku salim, Rabbi salim, Rabbi salim, wahai Tuhanku selamatkanlah, wahai Tuhanku selamatkanlah. Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika ada umatnya yang pernah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar dan belum bertaubat sebelum kematiannya, maka akan mengakibatkan dia berkekalan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang waktu hidup di dunia dulu tak sempat taubat daripada syirik pada Allah, maka kekal di dalam neraka jahanam. Adapun orang kafir dengan berbagai jenisnya, musyrikin, penyembah berhala, orang yang tak percaya kepada Tuhan dan lainnya, mereka itu semua akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan dibukakan ketujuh pintu neraka jahanam baginya sesuai dengan ayat pada surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam dhumara hatta idza ja'uha fatihat abwabuha. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan sehingga mereka, apabila mereka sampai ke neraka, dibukakan pintu-pintunya. Dalam surah Hijr Allah menceritakan laha sab'ata abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu daripada mereka. Surah Al-Hijr surah ayat ke-44. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimanakah keadaan titian sirat tu? Di detail lagi. Nak detailkan lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan memperincikan lagi keadaan titian sirat tu macam mana. Ni lagi dahsyat ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dan syurga. Menurut keterangan Abu Sa'id, jambatan ini lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tuan tengok tuan dah masuk saat ni hujan, licin. Tuan buat macam mana? Jalan pelan-pelan licin. Kalau jalan tu, tempat tu terlampau licin, tuan-tuan jalan macam mana? Kaki tuan-tuan akan cekam macam tu ni. Betih tuan-tuan akan start sakit. Dekat-dekat tak apa. Tuan-tuan faham ni? Kan? Sakit. Ini licin. Bukan sakat licin. Allahumma salli ala Muhammad. Kecil pula tu. Dah lah licin, kecil tu. Ni lebih halus daripada helaian rambut. Tajam pula macam tajam pedang. Kalau tuan-tuan pikir-pikir logik, tuan-tuan rasa boleh berjalan tak tuan? Kalau fizikal kita ni nak berjalan atas putih sekejap lagi dia kata betul. Ni ada fikir macam rambut kita ni. Suasana dan keadaan di akhirat tak sama macam dunia tuan-tuan. Fikir logik-logik kita ni nak berjalan dengan licinnya, dengan kecilnya, dengan tajamnya, dengan duri, tak boleh berjalan lah rasa. Tapi yang memperjalankan kita tu bukan fizikal kita tuan-tuan, amalan kita waktu hidup di dunia tu. Amalan kita. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pernah menyebutkan, sesungguhnya Allah telah menciptakan sirat yang berada di atas neraka, iaitu jembatan yang terletak di tengah neraka jahanam yang sangat licin
dan dapat menggelincirkan. Licin menggelincirkan. Jambatan tersebut mempunyai 7 pos. Pos dia punya stesen, 7 stesen. Pada setiap pos itu, stesen itu, jaraknya sama perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun berupa tanjakan menaik yang tinggi. Kemudian 1000 tahun pula flat berupa dataran. Dan 1000 tahun pula berupa lereng yang curam. Dah lah licin tuan-tuan, tajam, kecil, duri. Naik ni, menaik ni 1000 tahun. Flat pula ni 1000 tahun. Turun pula tu 1000 tahun. Baru jumpa satu pos. Antara satu pos tu 3000 tahun. Berapa pos ada? 7 pos. Macam mana fikir anda? Macam mana kita fikir ni? Tak tahu. Tak erti benda akhirat ni bukan fikir dengan akal kan. Nah, cerita duduk berdiri 1000 tahun, cerita berdiri ratus-ratus tahun, kita fikir macam mana? Tak tahu. Benda akhirat tak kita fikir kan. Kita nak bayang, nak compare dengan waktu kita hidup dunia ni, tak tercompare kita kan. Ni tapi ini suasana-suasana yang kita akan lalui nanti. Baik kita ada ilmu tentang dia. Buat apa tu? Bukan nak bila benda bukan suruh praktis balik rumah tiap-tiap hari praktis berjalan atas. Jalan kok nanti boleh cekak sikit lalu tu. Bukan yang tu. Buat amal. Buat amalan supaya selamat kat sana. Sebab yang akan menggerakkan kita untuk melintas titian sirat tu bukan fizikal kita, tapi amal kita. Walau dia hebat waktu hidup di dunia tuan-tuan, boleh angkat besi, boleh apa sebagainya, belum tentu dia boleh jalan lintas titian sirat. Tapi mungkin waktu hidup di dunia dulu tuan-tuan, dia tak ada apa, selekeh orang kata apa pun tak ada, miskin, dan mungkin dia tak boleh berjalan waktu hidup di dunia ni. Mungkin dia buta waktu hidup di dunia ni, tapi dekat akhirat dia boleh melintas titian sirat seperti kilat yang menyambar. Sebab yang berjalan tu bukan fizikal tapi amal. Nah, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah salli ala sayyidina. Jadi disambung lagi. Ia lebih kecil dan lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap nak dibandingkan dengan malam yang pekat. Setiap stesen ataupun pos itu mempunyai 7 cabang, dan setiap cabang bentuknya bagaikan panah yang hujungnya tajam. Maka duduklah setiap hamba di atas setiap pos tersebut dan ditanyakan kepadanya tentang perintah-perintah Allah. Itu suasana dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam satu riwayat diceritakan, sesungguhnya ketika manusia melintasi ataupun melewati jambatan itu, maka api neraka berada di bawah telapak kaki dia. Api neraka ni, kita lalu ke atas neraka tu, api di bawah ni duk bakar ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Depa duk berjalan di atas tu, api neraka duk bakar di bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang berada di atas kepala depa, ada yang berada di kanan, ada yang berada di kiri, ada yang berada di depan, ada yang berada di belakang. Allah berfirman pada ayat tadi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiya thumma najjil ladina taqaw wa nadharu limina fiha jathiya. Tidaklah seorang daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu adalah kepastian sudah tetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Waktu lalu tu tuan-tuan, api neraka dulu ke bawah, mai naik ke atas, mai ke kiri, mai ke kanan, mai ke depan, mai ke belakang, sehingga jadi lagu mana riwayat cerita, sedangkan api neraka itu sambil dia berjalan tu, api neraka duk makan tubuh dia.
Sambil duduk jalan tu api neraka duduk makan tubuh dia. Dimulakan daripada kulit sampai ke dagingnya, sehingga kan orang-orang yang melalui jambatan tu bagaikan arang yang hitam dibakar oleh api tersebut, kecuali orang-orang yang selamat daripada api neraka. Sebut tadi lah Allah sebut. Nabi SAW cerita awal tadi ni. Dia Ustaz Muhammad bardan wa salaman, sejuk selamat. Tapi orang ni lalu ni api kiri kanan depan belakang sampai jadi hitam hangit macam arang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebahagian daripada mereka melalui neraka itu tanpa disertai rasa takut terhadap apa pun daripada kesulitan dan tidak pula merasakan panasnya, sehingga dia berkata pada akhir perjalanan tu, dia kata, di mana jembatan tu? Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah lalui jembatan itu tanpa kesusahan berkat daripada rahmat Allah. Orang lain lalu sampai jadi hangit, sampai jadi hitam arang, bakar kiri kanan, terbakar kulit, terbakar dia punya isi dia. Dia sampai hujung sana, dia kata apa? Mana jembatan tu lah? Jembatan tu mana? Itu dah lalu dah tadi ni. Loh, tak tahu pun. Tuan, Allah SWT. Kita doa kita orang lah, kita orang tu. Kan? Kita doa, kita lah orang lagu tu. Sampai tak perasan kata dah lalu dah. Nah, kita harap kita jadi orang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 kumpulan manusia yang akan melalui titian sirat. Ada 10 jenis manusia yang akan melalui titian sirat. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan berhenti lagi waktu masuk isyak kan. Salli ala sayyidina Muhammad. SOP. Kan SOP. Kita kena ikut SOP dah. Orang bagi mai kuliah dia pun besar rahmat dah. Tak apalah Ustaz, monti awal apa semua. Tak apalah Ustaz, jalan lah. Jalan-jalan lah. Nak saya orang kata apa tak lebih kuliah apa-apa pun tak dapat sikit-sikit pun besar rahmat namanya. Kan? Ustaz Azman. Faham tak? Dia kata apa Ustaz, bila time-time SOP kuliah ni, Ustaz kena pastikan semua jemaah duduk jarang-jarang. Saya kata tu tak payah suruh. Yang tu memang duduk macam tu dah daripada dulu lagi. Tak SOP pun macam tu dah. Suruh mereka duduk jauh-jauh. Memang duduk jauh-jauh dah. Memang duduk jauh-jauh dah. Tu tak payah risau. Baik, 10 kumpulan yang akan melalui titian sirat. Yang pertama, kumpulan yang akan berjaya melintasi seperti kilat yang memancar, laju macam kilat. Yang kedua, seperti angin yang kencang. Yang ketiga, seperti kuda yang baik. Kuda yang baik. Yang keempat, seperti burung yang pantas. Yang kelima, seperti orang yang berlari laju. Yang keenam, orang yang berjalan. Yang ketujuh, orang yang berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian duduk kerana dahaga dan penat. Dosa-dosa terpikul di atas belakang mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW berdiri atas sirat. Nabi SAW tengok ada umat dia duduk bergayut atas sirat. Kemudian baginda akan menarik tangannya dan membangunkannya kembali. Orang ni jalan sat, duduk sat, jalan sat, dahaga penat, 3,000 naik 1,000, naik 1,000 tengah 1,000 turun. Dahaga penat, dahaga lapak. Tuan, jatuh tergayut-gayut, Nabi SAW lalu angkat pula umat dia. Kumpulan ke-8, kumpulan orang yang menarik muka-muka mereka dengan rantai kerana terlalu banyak kesalahan dan dosa mereka. Allahumma salli ala sayyidina. Bagi mereka ni yang teruk sangat ni, tengok dengan rantai penuh kat muka, duduk tarik-tarik sambil duduk berjalan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata, Allahumma salli ala sayyidina. Dia duduk panggil Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Duduk panggil Nabi SAW, suruh tolong dia. Nabi SAW duduk minta apa? Wahai Tuhan, selamatkan mereka. Wahai Tuhan, selamatkan mereka. Lagi 8 dah. Kumpulan ke-9 dan ke-10. Kumpulan 9 dan ke-10, mereka ini tertinggal atas titian sirat. Mereka tidak diizinkan untuk menyeberang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah sebut dalam Quran, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, ingatlah ketika kamu melihat orang pada hari kiamat, orang-orang beriman lelaki dan perempuan, cahaya mereka bergerak cepat di hadapan mereka. Ingat tadi apa cerita Sirat? Gelap, lebih gelap daripada malam yang pekat. Orang beriman bawa cahaya masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman bawa cahaya, Allah kata, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka ketika mereka sedang berjalan, dan dikatakan kepada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Allah berfirman menceritakan tentang orang-orang mukmin yang ahli dalam sedekah. Antara kelebihan orang sedekah, bahawa di hari kiamat nanti ada cahaya yang akan menyinari bahagian depan mereka di setiap tempat perberhentian di hari kiamat sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jadi tu di antara dalam hal itu mereka berjalan di atas sirat. Di antara mereka ada yang cahaya seperti gunung, ada yang cahaya seperti pohon kurma, ada yang cahayanya seperti seorang lelaki yang berdiri, ada yang cahaya rendahnya cahayanya sebesar ibu jari dia saja, dan kadang-kala menyala, kadang-kala padam. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Jarir, Ibnu Jarir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW pernah menyebutkan di antara orang mukmin ada yang cahaya yang menerangi di antara Madinah dan Adn serta Sana'a, kemudian Yaman dengan sinar yang sangat terang. Dan yang kurang daripada itu, hingga sungguhnya ada di antara mukmin yang cahayanya hanya dapat menerangi antara kedua telapak kakinya sahaja. Tuan-tuan, jadi Allah SWT tu berapa kisah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tentang keadaan di melintasi ketika kita melintasi titian surat. Bila kita baca itu, tuan, dia sangat menggentarkan hati-hati kita. Apa yang kita kena buat? Kita kena banyakkan amal-amal soleh kita. Perbanyakkan amal soleh. Sebab yang nak melintah titian sirat ni bukan fizikal kita, tetapi kekuatannya pada amalan-amalan kita. Perbanyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Sedekah akan bagi cahaya kat kita nanti waktu kita melintah titian sirat. Perbanyakkan selawat kita kepada Nabi SAW. Sebab selawat pada Nabi SAW akan mendapat jaminan syafaat bagi Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah, apatah lagi ketika kita nak melintah titian sirat. InsyaAllah tuan-tuan, jadi cukup sekadar tu. Nah, mudah-mudahan insyaAllah sedikit daripada perkongsian kita tentang keadaan di mahsyar di titian sirat, tuan-tuan, akan bagi keinsafan pada diri kita lah. Kita berubah untuk jadi orang yang lebih baik, insyaAllah. Saya ucap terima kasih kepada pihak surau dan Salih Al-Samad, dan mudah-mudahan perkongsian kita ni dia akan menjadi manfaat sebaiknya untuk diri saya, terutamanya kepada tuan-tuan sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.